tapi saya akan membawa kepada satu analogi lain. Walaupun analogi ini sebenarnya terkait rapat dengan intipati yang terkandung dengan hadis ini. Sebagai percontohan, hari ini saya mengambil analogi ini daripada satu jenis sport, satu jenis sukan yang paling popular dan peratusan besar paling diminati oleh manusia yang menghuni bumi ini, iaitu bola sepak. Bila kita sebut permainan bola sepak, pastinya nak mewujudkan persaingan, nak mewujudkan perlawanan, kita perlu ada dua kumpulan, dua grup, dua puak, dua pasukan. Yang hari ini kita gambarkan satu pasukan mewakili mereka-mereka yang nak mencari kebenaran, mereka-mereka yang nak mencari Allah, mereka-mereka yang berpegang dengan tali Allah, mereka yang mengikat diri mereka dengan agama Allah. Dan satu lagi kita analogikan dan kita gambarkan satu grup, satu puak, satu pasukan yang nak menghapuskan kebenaran ini agar jangan sampai kepada mereka yang sedar akan keberadaan Allah. Jangan sampai maklumat-maklumat, jangan sampai rahsia-rahsia ini sampai kepada pengetahuan orang ramai dan umum. Baik, kalau kita bayangkan satu pasukan, pasti kita ada 4 layer, sekurang-kurangnya 4 lajuran utama yang perlu diperhatikan dalam setiap pasukan bola sepak. Sebagai contoh, layer yang paling utama yang akan menentukan gawang anda dijaga dengan baik ataupun dibolisi gol oleh pihak lawan, iaitu satu-satunya penyelamat terakhir, iaitu penjaga gol, goalkeeper. Dan goalkeeper ini dibekalkan dengan 2 sarung tangan. Walaupun dia dah memang ada 2 tangan, cuma gambaran analogi yang saya nak bawa, yang boleh jaga buat kali terakhir gol ini dibolusi bagi pihak kita yang benar-benar nak jaga agama Allah, ialah Al-Quranul Karim dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dengan 2 penjaga ini tak mampu nak menjaga anda, maka gol anda akan dibolosi dan anda pasti tewas dan kecundang dalam perlawanan ini. Bagaimana cara anda nak menggerakkan Al-Quran, bagaimana anda nak menggerakkan hadis, itu bergantung kepada inovasi dan kreativiti anda. Hari ini kalau bertindak sebagai penjaga gol, walaupun benda yang anda pegang itu benar, benda yang anda pegang itu betul, tapi kalau anda statik dengan dia, kalau anda beku dengan dia, kalau anda jumuk dengan dia, apa akan jadi? Bila orang tendang bola, duk lagu tu saja. Terbang pun tak, rebah diri pun tak, lompat pun tak. Ni Quran ni, benda betul ni, benda baik. Orang sepak kau tu, sengih saja. Masuk gol ke tak masuk gol? Masuk gol. Orang mari kau celah kangkang pun duk lagu tu juga. Benda baik, benda benar. Masuk gol ke tak masuk gol? Tetap masuk gol. Jadi bagaimana anda nak kreativitikan, nak inovasikan benda yang anda ada ini daripada terjerat dan dibolisi gol oleh pihak lawan? Anda perlu menggerakkannya dengan kreatif, anda perlu menggerakkannya dengan inovatif. Dua-dua benda ini adalah senjata utama yang Allah bekalkan pada kita. Ingat, bila Allah sebut Quran, jangan ingat kita orang Islam saja yang perlu respon pada Quran. Sebab Allah Tuhan kita, Allah juga Tuhan mereka, Allah juga Tuhan orang Islam, Allah juga Tuhan orang kafir. Bila Quran ini turun daripada Allah, kenapa hari ini yang respon tentang Quran cuma kita? Kenapa yang respon tentang Quran cuma orang Islam, sedangkan kitab ini boleh jadi hidayah dan petunjuk kepada selain daripada Islam, iaitu non-Muslim keseluruhannya? Jadi gunakanlah sebaik-baik senjata terakhir yang ada pada kita ini untuk menggagalkan setiap pergerakan dan perjalanan bola mereka. Layer yang kedua, the second layer is orang yang nak mempertahankan penjaga gol, yang nak mempertahankan gawan. Inilah yang dinamakan defender, pemain-pemain pertahanan. Bila nak sebut tentang pertahanan, anda ingat apa yang anda punya pada rukun-rukun takwa tadi.
Anda nak letak pada layer pertahanan anda nak letak layer pada defense anda, Islam ke, iman ke, ihsan. Cuba fikir, untuk defense agak-agak yang mana paling sesuai? Iman ke, Islam ke, ihsan? Hak mana? Abang bagi pendapat ihsan. Ada pendapat lain? Iman. Ada pendapat lain? Ada dua orang bagi tak sama, aku Islam lah. Okey. Saya bersetuju dengan pendapat abang yang kedua. Sistem pertahanan yang paling ampuh untuk kita letak ialah keimanan. Iman, percaya, rasa tauhid pada Allah, inilah tunggak pertahanan terakhir. Walaupun kita tak punya harta, walaupun kita tak punya kekayaan, walaupun kita tak punya segala-galanya yang ingin dimiliki oleh manusia dalam dunia ini, kalau anda kekurangan pada akidah dan iman, celakalah kita. Cuba anda bayangkan kalau hari ini anda yang mempunyai iman, yang mempunyai akidah, yang mempunyai tauhid kepada Allah, tiba-tiba datang seseorang daripada agama lain menawarkan kepada anda 5 juta mungkin, 7 juta mungkin, sekarang anda sanggup atau tidak untuk tukar agama dan akidah ini? Anda mungkin kehilangan penyerang, anda mungkin kehilangan perancang, tetapi pertahanan ini jangan sesekali hilang. Inilah pertahanan terakhir akidah. Tak ada duit pun tak apa, aku Islam. Tak ada kereta pun tak apa, aku Islam. Tak ada atu pun tak apa, aku Islam. Tak ada pun tu tak apa, aku Islam. Tapi kalau hilang hani anda dapat selain daripada apa yang anda pegang, celaka hidup anda. Untuk the third layer, layer yang ketiga sebagai perancang bagi anda. Perancang ni paling penting. Dialah yang nak merancang pergerakan pasukan, nak merancang pergerakan bola, nak bawa masuk bola ke dalam petak pihak lawan. Agak-agak kita dah ambil iman pada defense, kita nak guna ihsan ke nak guna Islam? Nak guna ihsan ke nak guna Islam? Hari ini kita buat macam-macam ni atas nama apa? Atas nama Islam. Sebab perancangan itulah Allah bentuk satu sistem yang cukup lengkap, bermula daripada taharah sampai kepada bab ibadat, sampai bab muamalat, sampai bab munakahat, sampai bab jenayat, sampai bab antarabangsa, bab global, bab hubungan dua hala, semua terkandung di dalam apa yang dikatakan sebagai Islam. Jadi rancanglah sebaik-baik bermula daripada awal sampai akhir untuk membentuk sebagai pengatur dan perancang bagi anda. Kalau anda silap merancang, apa akan jadi? Anda silap mencatur, apa akan jadi? Anda silap mengawal bola, apa akan jadi? Dan bila yang the fourth layer yang terakhir, kita tak ada punyai senjata lain kecuali ihsan. Penyerang kita adalah ihsan. Sebab apa? Bermain bola bukan semata-mata kerana gol. Bermain bola bukan semata-mata nak dapatkan piala. Bermain bola bukan semata-mata nak dapatkan kemenangan. Bermain bola bukan semata-mata nak menjuarai liga. Bermain bola bukan semata-mata nak dapatkan kejuaraan. Bermain bola bukan semata-mata nak dapat title. Tapi permainan kita lebih jauh. Apa yang diklasifikasikan pada ihsan? Ingat, sebelum apa-apa event, sebelum apa-apa peristiwa, seolah-olah kamu nampak apa klasifikasi ihsan tadi? Seolah-olah nampak Allah. Itu sifat penyerang anda. Maksudnya dia bukan hanya berkisar pada padang yang sedang anda mempertaruhkan kemenangan dan kekalahan ini, tetapi anda harus faham pada setiap layer lebih besar daripada piala, lebih besar daripada jumlah gol, lebih besar daripada kejuaraan. Anda harus mengenali pemilik sebenar bagi semua stadium yang ada.
Anda harus awal lebih mengenal semua pemilik kepada pemain yang ada, dan Anda harus mengenal semua pemilik kepada jurulatih dan coach yang ada. Kita takut kita terperangkap dalam stadium ni, kita hanya nampak apa yang di depan kita. Nampak bola, nampak padang, nampak pemain lawan, nampak penyokong dan penonton, nampak piala yang sedang menunggu menang atau kalah, tetapi jauh lebih di luar stadium kita abaikan. Kekalahan dan kemenangan dalam stadium belum berakhir, tapi kita harus sedar yang punya segala stadium, yang punya segala pemain, yang punya segala gol, yang punya segala kejuaraan adalah Allah. Dan Allah hari ini nak kita bersaing, nak kita bertarung menentang kebatilan. Soal menang, soal kalah nombor 2. Allah nak tengok 4 batang kerak tubuh kita ini bergerak, tubuh kita ini berjalan. Peluh kita menitis untuk apa? Untuk agama dia. Untuk apa? Untuk Islam dia. Untuk apa? Untuk kesejahteraan umat ini. Soal kemenangan, soal kedua, soal kekalahan, soal kedua. Tetapi apa yang kita dah lakukan pada agama kita hari ini, sama ada dari sudut bercakap sahaja atau kita telah melakukan gerakan demi gerakan untuk mematahkan musuh-musuh ini. Kenapa penyerang kita perlu pandang lebih jauh? Sebab kalau kita pandang pada view dan skop yang lebih sempit, kadang-kadang ini akan terjadi pada pemain anda. Kalau view pemain anda tak jauh, hanya setakat dalam padang, hanya setakat dunia yang kita hidup, bila betul-betul bermain, penyerang kita benar-benar berbahaya, penyerang kita benar-benar berbisa. Tapi kalau dia tak nampak Allah lebih awal, apa akan jadi? Sebelum ni hang duk main dengan pasukan mana? Pasukan Kelantan. Berapa dia bayar sebulan? 5,000 sebulan. Main dengan kami 5 juta seminggu. 5 juta seminggu. Agak-agak jadi lagu mana penyerang kita? Main dengan pasukan Kelantan 5,000 sebulan. Main dengan kami. Kami tengok kamu ada bakat, kamu ada kehebatan, skill tinggi, mengelecek bola, mengawal pergerakan lawan. 5 juta seminggu. Nak ke tak nak? Kalau kita ditawarkan demikian, apa cerita? Mungkin kita boleh meninggalkan pasukan asal kita kerana semata-mata nak dapatkan habuan dunia. Kalau kita nampak ruang dan view yang sempit, tapi kalau kita nampak Allah adalah segala-galanya, walaupun 5,000 lah, kami tak akan tinggalkan kebenaran nak mengatasi kebatilan. Tapi ada yang kita sedih sanggup meninggalkan kebenaran yang dia sedang pegang, sanggup meninggalkan kebenaran yang dia sedang anuti semata-mata nak dapatkan habuan tadi, lalu dia berpihak kepada pasukan musuh dengan bayaran-bayaran lumayan dan harga-harga yang telah divaluekan dan ditentukan. Akibatnya mereka juga menjadi sebahagian daripada umat yang menentang agama mereka sendiri. Ingat satu gambaran yang cukup mudah diberikan oleh ulama-ulama silam. Kadang-kadang orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, musuh-musuh Islam begitu sukar nak menjatuhkan kita. Tetapi salah satunya ialah menggunakan senjata dari dalam, gunting dalam lipatan. Bayangkan untuk menumbangkan sebuah pokok yang besar dengan hanya diberikan mata kapak, tak ada siapa pun sanggup untuk menumbangkan dia. Kita nak tumbangkan pokok yang besar tapi cuma diberi mata kapak. Susah ke senang nak takik kapak bang? Nak takik pokok bang? Mata saja. Allah, payahlah, pokok dah lah besar. Tapi salah satu, ambil sebahagian daripada komponen pokok yang kita nak jatuh, ambil dahan dia, ambil ranting dia, jadikan hulu bagi mata kapak ini. Bila dah jadi hulu, lagi senang kita nak takik, lagi cepat pokok ini tumbang. Jadi siapa sanggup hari ini nak mengkhianati pokok sendiri semata-mata nak dijadikan sebagai dahan dan ranting yang diumpan untuk merebahkan pokok akidah anda sendiri? Siapa sanggup?
Tak akan ada sesiapa pun yang sanggup untuk ini kalau dia benar-benar faham dan sayangkan agama dia. Dan kalau kita lihat perkiraan dari sudut layer yang memusuhi kita, layer yang nak menjahanamkan kita, layer yang nak merosakkan kita, layer yang nak memusnahkan kita, mereka juga ada layer-layer tertentu yang juga mesti ada 4 komponen tadi. Mereka juga mesti ada 1 penjaga gol, tetapi mereka juga diberikan 2 sarung tangan. Kalau kita ada Quran, kita ada sunnah dari sudut kebenaran, agak-agak sarung tangan apa yang akan dipakaikan pada kiper mereka? Pastinya akan berlawan dengan akidah yang benar, agama yang benar, cara hidup dan mengabdi pada Tuhan yang benar. Pastinya kedua-dua sarung tangan ini dilapisi dengan kekufuran dan kesyirikan. Penjaga gol mereka di tangan mereka ada kekufuran dan ada kesyirikan. Kalau anda mampu kalahkan kekufuran yang mereka bawa, anda mampu tumpaskan kesyirikan yang mereka bawa, mudah-mudahan Allah membantu kita membolosi gol pihak lawan. Tetapi yang jadi kebimbangan hari ini, walaupun kita menentang kekufuran, kadang-kadang kita terjun dan terjebak sama dalam bentuk kekufuran yang dikelirukan. Kadang-kadang juga kita terjun dalam lubang biawak yang sama, dikelirukan dengan kesyirikan yang tersembunyi, yang akhirnya kita tak sedar, yang hari demi hari sedang meratah dan memamah inti-inti akidah umat Islam. Kalau anda ingat layer pertama kita ihsan, layer pertama dia siapa? Yang sesuai jadi penyerang depa siapa? Siapa dia pernah tak penyerang? Ronaldo, Neymar, Luis Suarez, siapa? Satu pemain kelab. Yang sekarang penyerang-penyerang mereka yang tersembunyi. Inilah 2 kelompok antara yang paling besar yang hari ini kita namakan sebagai Illumination dan Freemason. Illuminati dan Freemason. Tetapi daripada 2 ini bercambah kelompok-kelompok kecil yang lain yang begitu banyak, yang membantu mereka menjayakan dan menjalankan agenda untuk memusnahkan kita, memusnahkan kebenaran, menghapuskan kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sisi kedua-dua kelompok ini jugalah didatangkan penyerang-penyerang yang berbilang-bilang. Ada dalam bentuk sistem keuangan, ada dalam bentuk fashion, ada serangan dalam bentuk makanan, ada serangan dalam bentuk sosial, ada serangan dalam bentuk kehidupan, ada serangan dalam bentuk agama. Semuanya sudah bersedia untuk menentang penyerang-penyerang kita. Bayangkan kalau penyerang-penyerang kita tidak bermata dengan mata ihsan, tidak berhati dengan hati ihsan, kita mungkin pasti terperangkap dengan apa yang saya sebutkan di hadapan 2 kelompok besar ini. Mungkin sistem kita akan cacat dengan keuangan, mungkin Islam kita akan cacat dari sudut sosial, mungkin Islam kita akan cacat dari sudut perangai, mungkin Islam kita akan cacat dari sudut makan dan minum, mungkin Islam kita akan goyah dari sudut fashion dan pakaian, mungkin agama kita akan goyah dari sudut idol dan sebagainya. Dan mereka menggunakan kesemua benda ini, dan kita bimbang permainan samba mereka nanti akan menghilangkan kekuatan kita untuk memasuki petak lawan. Kita bimbang dengan permainan tiki taka mereka nanti akan hilang rentak permainan pasukan kita sendiri.